Lepas tu buku teks. Okey, so kelas hari ni adalah bagi cikgu dan cikgu buat perbincangan mengenai bab 8 8.1 terutamanya iaitu daya. Okey Jadi kita tengok slideshow dulu. Okay, kamu tengok 8.1 daya. Okey, nampak ni. Ada gambar. Apa kaitan dalam gambar ni? Ada daya tak dikenakan pada gambar kartun ni? Ada. Ya, bagus-bagus. Syaza ada? Ada cikgu. Syaza, kamu baca ni nota cikgu ni. Tentang apakah daya? Terdapat Nampak banyak kan? daya. Nampak Sat. Okey. Okey. Terdapat banyak daya di sekeliling kita. Kita menggunakan daya untuk melakukan banyak perkara dalam kehidupan seharian. Daya ialah tolakan dan tarikan yang dikenakan ke atas suatu objek. Ya. So, terima kasih Syaza. Jadi itulah dia. Kalau soalan tanya apakah daya? Soalan boleh masuk kan soalan tanya. Apakah daya? Jadi itu je. Yang bawah sekali Daya ialah tolakan atau tarikan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. So macam mana kamu nampak gambar ni lah. Okey. Daya tolak, daya tarik. Ini maksudnya daya. Okey. Next. Kita daya tapi kita dapat rasa kesan-kesan daya. Betul? Kamu tak nampak pun. Macam dalam cerita, kalau kita tengok cerita kartun, anime ke, kita tengok bila sekali dia tumbuk je ataupun dia keluarkan kuasa dia ke, ataupun kamu tengok cerita Ultraman ke, lepas dia punya silang keluar cahaya api lah macam-macam kan. Itu sebenarnya tak betul lah. Sebenarnya kita tak nampak pun daya tapi kita dapat rasa. Macam kamu tolak sesuatu, benda tu jatuh. Ataupun orang tarik kamu pun tergerak. Betul tak? Itu daya, tak nampak tapi ada. Kita dapat rasa dia. Okay, next. Ini jenis-jenis daya. Okey, cikgu nak tanya Aiman ni, yang ni daya apa ni? Buah apple jatuh ni daya apa? Aiman Danis, kamu rasa apa? Apakah daya yang menyebabkan buah apple jatuh? Ni nampak ni. Apakah daya yang menyebabkan? Graviti. Ya, daya graviti. Nampak Daya graviti ni lah yang menyebabkan daya graviti bumi ni kuat kan. Jadi menyebabkan kita tak terapung. Semua di bumi ni tak terapung. Tapi kalau kita pergi dekat bulan, apa jadi? Kita keluar je daripada bumi, apa jadi? Kamu tengok mereka macam mana? Orang yang pergi angkasa lepas, mereka macam mana? Terapung. Semua terapung kan? Pasal daya graviti kurang. Ataupun bila jauh daripada bumi, dah tak ada daya graviti yang menarik ke bawah. Itu yang menyebabkan mereka terapung ke merata-rata. Sampai nak mandi pun, kalau tuang ayak tu akan pergi merata-rata. Jadi dia ada teknik pula nak mandi, nak shampoo rambut macam mana, nak tuang makanan macam mana supaya kalau tuang makanan, kamu tuang ayak, nanti ayak tu pergi tempat lain. Cawan di tempat lain. Macam tu kan? Okay, so dia ada cara dia. Sebab tak ada daya graviti. Okay, so kita tengok. Okay, daya graviti ni dah daya yang mengarah ke pusat bumi. Jadi satu objek bila kita lambung je, dia mesti jatuh. Disebabkan oleh daya graviti bumi lah. Ni gambar apa ni yang cikgu tunjuk? Plastik. Plastik kan? Ni aktiviti apa ni robot ni buat? Mana? Ni semua orang pernah buat ni. Kadang dalam kelas tak ada kerja, dapat getah je, kamu pun mulalah kan? Lebih kawan. Ni semua daya elastik. Okey, cikgu nak dengar ni Irfan ni baca Sat. Irfan baca ni apa itu daya elastik? Daya elastik dihasilkan oleh objek yang kenyal. Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregang atau dimampatkan. Ya, daya elastik kan kita tarik, regang tu kita tarik dia. Mampat tu kita tekan dia. Itulah wujudnya daya elastik. Okey, tadi kita daya graviti, daya elastik. Next kita ada daya apa pula? Ni benda ni. Siapa mandi cuti hari tu, siapa mandi yang terjun ke, pergi kolam renang ke, kolam mana-mana, pergi yang laut ke, kamu mesti akan alami benda ni. Okey, daya apungan tu Apungan ialah daya tuja yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam suatu berdalir. Okay, thank you Christina. Okay, so maksudnya daya apungan ni asalkan kamu masuk je dalam satu tempat yang berdalir, satu tempat yang ada air, maka kamu akan alami daya apungan. Okay, iaitu daya tujah. Tujah tu tolak ke atas. Okay, yang bertindak pada satu objek yang terapung dalam satu bendalir. Okay, so kita tengok next. Daya normal, apa berat apa. Kamu tengok buku ni berada dalam air ke ataupun dia berada di darat? Buku tu berada di dalam air ke, dalam bendalir atau sisa air ke, ataupun dia berada di atas daratan? Daratan. Okay, kalau daratan, dia akan mengalami daya normal. Okay, tak apa, lambat pun tak apa, asalkan masuk, tak ada masalah. Daya normal ialah daya tindak balas yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan.
Ya. Kamu tengok buku tu, buku ni dia bersentuhan dengan permukaan meja ni. Jadi dia akan alami daya normal. Daya normal ke atas, daya tindak balas dia adalah daya normal yang bergerak ke atas, maka berat dia ke bawah, ke arah graviti. Yang ni kita namakan daya normal. Apabila satu objek tu bersentuhan dengan permukaan. Okey, terus dia ada daya normal. Okay, next. Adi baca Adi. Jenis-jenis daya berat. Jenis daya berat. Berat suatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okey, so yang kita selalu sebut berat hang berapa kan? Berat hang berapa? Itu adalah berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas. Kalau kita tanya berat diri kita berapa, berat kawan-kawan berapa, ke atas manusia. Kalau kita kata berapa berat kucing ni, kepada kucing tu lah. Jadi berat ni kaitannya adalah dia punya daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okey. Tapi berat kita di bulan dengan di bumi sama tak? Sama ke tak sama? Jawab salah tak apa, janji cuba. Ya Aiman, tak sama, betul-betul ya, tak sama. Sebab itulah bila kita berada di bulan, semua orang boleh terapung, betul, macam terbang kan. Okey, sebab berat kita tak sama. Okey, bumi daya tarikan graviti dia sama dengan dia panggil 10 kg sama dengan 10 Newton ke? Ada dalam buku teks 1 kg sama dengan 10 Newton maksudnya tarikan dia tu. Okey. Jadi di bumi kamu akan berat, bila pergi duduk kat bulan kamu jadi ringan. Sebab daya tarikan graviti bulan kalau cikgu tak silap 1/6 kot daripada tarikan graviti bumi. Jadi sebab itulah kita semua terapung kalau duduk kat bulan. Okey. Tapi jisim tak berubah. Jisim kita sama je. Pilih di planet mana pun jisim kita sama. Yang berbeza adalah berat. Okey. Next. Inilah yang kita belajar tadi kan. Daya-daya ni adalah daya geseran. Okey, daya geseran nampak bila kita kayuh basikal ada daya geseran. Bila kamu tolak satu objek tu rasa berat disebabkan oleh daya geseran. Kamu menggelosok ni ada juga daya geseran tapi kurang sebab tu kita boleh menggelosok. Main bola ke semua ni ada daya geseran. Jadi cikgu nak dengar suara Airil. Mari baca Airil. Maksud daya geseran? Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan. Ya, dia mesti ada dua permukaan. Bila kita tolak mesti ada daya geseran. Okey, itu maksud dia lah. Okey. Sentiasa adalah daya geseran ni sentiasa ada dalam hidup kita. Okey. Dia ada baik dia, ada buruk dia. Baik dia kalau tak ada daya geseran, kita jalan apa jadi? Kalau tak ada daya geseran, apa jadi dekat kita? Kamu rasa apa jadi kalau kita jalan, tak ada daya geseran? Senang nak kita nak jalan? Senang ke susah? Jawapan itu je. Senang ke susah? Susah. Ya, susah pasal kamu senang nak jatuh, betul tak? Okey. Tapi yang tak bagus dia, kasut kita lama-lama jadi haus, betul tak? Lama-lama kasut kita bunga dia hilang. Tayar gerek kita, tayar motor, tayar kereta, lama-lama dia hilang bunga. Okey, disebabkan oleh daya geseran. Tapi kalau tak ada pula, bila bunga tak ada, kurang daya geseran, tayar jadi licin. Kasut kita pun licin. Itu ada kekurangan dan ada kelebihan dia. Okay, next tepi. Muka surat 168. Kita try jawab soalan. Menyiasat kewujudan pelbagai jenis daya. Okay, kamu tengok. Satu dia kata RA. Pegang dan lambungkan bola ke satu ketinggian. Okey, lepas tu kita tengok dia bola tersebut naik, lepas tu jatuh balik, betul kan? Okey, B pula. Dia ambil sebongkah kayu ni, blok kayu ni. Bila dia tak kenakan apa-apa, blok kayu tu kekal pada kedudukan dia. Lepas tu bila dia tolak blok kayu tu atas kertas pasir kan. Dia tengok apa jadi pula. Apa jadi bila dia tolak atas meja saja dengan apabila dia tolak atas kertas pasir. Kamu rasa mana yang lebih senang nak tolak? A ke B? B. Mana lebih senang? Kalau letak atas kertas pasir dia lebih senang nak tolak? Lah kan. Sebab kurang geseran. Okey, nanti kita tengok. Okey, lepas tu dia gantung seutas spring Yang ni adalah daya apa ni kita bincang. Daya apa ni kalau spring Lepas tu bila dia gantungkan pemberat saja dia tengok spring tu panjang dia dah berubah. Sebelum gantung
Panjang dia berapa? Lepas gantung panjang dia jadi berapa? Lepas kita gantung pemberat. Okey. D, ambil kat sebongkah kayu, letak atas permukaan air. Okey. Jadi dia tengok apa jadi. Bila dia tekan, apa jadi dekat tu. Dia naik balik ke, dia tenggelam ke? Ini kita nak tengok. Okey, ni dia soalannya. Nanti kamu kena buat soalan ni. So kita bincang. Kenal pasti jenis daya yang terlibat dalam aktiviti A, B, C dan D. Tadi kita dah belajar ada daya geseran, ada daya graviti, ada berat. Berat tu apa? Daya apungan apa? Daya elastik. Kita ada berapa jenis daya tadi? Cek ni. Ada berapa? Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 jenis daya, betul? Okay, kita ada daya geseran, daya normal, berat tu apa, daya apungan, daya elastik. Okay, soalan ni, aktiviti yang dia bagi ni, A, B, C dan D. Okay, untuk aktiviti A, jawapan kamu kena pasti jenis daya, kamu kena tulis aktiviti A, daya apa? Ni, aktiviti A ni daya apa? Baling bola jatuh balik. Apa jawapan dia? Daya elastik ke daya graviti? Daya graviti. Ya, betul. Daya graviti. So, aktiviti A adalah daya graviti. Aktiviti B. Geseran. Yes, betul. Daya geseran. Aktiviti C. Regangan. Daya regangan tak ada. Tapi regangan tu daya apa? Regangan daya apa? Daya apa? Elastik. Yes, daya elastik. Wujud apabila satu bahan diregangkan atau dimampatkan. Okey. Lepas tu kita ada aktiviti D. Ini daya apa? Apungan. Yes, daya apungan. Itu jawapan dia. Okey, soalan B. Apakah jenis daya yang bertindak ke atas satu objek yang pegun? Kalau objek tu tak bergerak, tak ada apa pun, daya apa yang ada pada dia? Apa daya yang ada? Cuba fikir. Daya normal. Daya normal lagi. Daya normal lagi. Berat betul? Berat kan? Berat dan lagi satu daya geseran. Itu jawapan dia. Okey, jawapan dia berat ni. Yang tadilah ni objek pegun, kalau objek tu tak bergerak macam ni, macam buku tadi tu. Okey, dia ada daya normal, dia ada berat dan dia ada daya geseran sebab dia bersentuh antara dua permukaan. Okey, ni kita tengok balik ni. Mana daya normal tadi? Ni daya normal. Nampak? Kita ada daya normal. Lepas tu kita ada berat. Lagi satu ada geseran. Sebab geseran tadi bila objek bersentuhan saja dia akan ada daya geseran. Okey. Dapat jawapannya? Next. Okay, next kita tengok soalan berikutnya. Soalan berikutnya dia tanya, apakah jenis daya yang menentang gerakan objek? Senang saja ni. Kalau objek tu bergerak, apa daya yang menentang dia? Apa jawapannya? Geseran. Objek yang, ya betul, daya geseran. Daya geseran ni Mana daya geseran? Ni. Okey. Ni kita tengok. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Ciri-ciri daya, daya. Okey, dia bagi kat sini contoh kan. Contoh makcik ni dia tengah menolak kotak. Okey. Kotak ni dia kenakan daya sebanyak 30 Newton masa dia tolak kotak ni. Okey, daya tolakan dia tu bernilai 30 Newton. Magnitude dia. Ini adalah daya dia kata 30 Newton. N tu adalah Newton. Mesti tulis N huruf besar. Okey, N-E-W-T-O-N. Tapi kita tak tulis Newton panjang macam ni. So kita tulis 30 N huruf besar. Okey, ni adalah magnitude dia. Nilai daya yang dikenakan. Okey. Arah anak panah ni pula adalah arah tindakan daya. Ni arah tindakan daya. Ni anak panah ni. Okey. Lepas tu titik ni pula namanya titik aplikasi daya. Di mana daya tu kita kenakan. Okey, nampak? Titik aplikasi daya adalah pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan tadi. Okey, setakat ni yang tu boleh Next, kita tengok. Okey, so ini muka yang kamu nampak ni adalah namanya adalah Isaac Newton. Okey, dalam buku teks pun ada. Okey,
So, dialah yang menemukan tentang daya ni. Okey, jadi kekuatan suatu daya ni macam cikgu kata tadi lah. Daya diukur dengan unit Newton. Okey, daya ukur dengan Newton. Dan kita guna alat apa? Kita guna alat tu namanya neraca spring. Habis pukul 10 kot. Okey. Ataupun kita panggil neraca Newton. Ni salah ejaan. Ini untuk ukur daya. Jadi kalau soalan tanya apakah alat yang digunakan untuk mengukur daya? Jawapan dia neraca spring. Okey, so neraca spring ni menggunakan prinsip pemanjangan spring lah. So kalau kamu tengok dekat sini, dalam ni ada spring sebenarnya. Siapa pernah tengok tak? Kamu pernah tak tengok alat ni? Pernah tengok tak alat ni? Mana tahu pernah buat eksperimen guna alat ni ke? Tak. Ni alat ni. Ini kita namakan sebagai neraca spring. Dalam ni ada spring. Bawah ni kita akan letakkan pemberat lah. Ni bawah ni. Okey, so cara kita nak tahu dia bila kita sangkutkan pemberat atas ni. Bawah dia ni nanti kita akan dapati kat sini lah bacaan yang kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat tahu lah dia bergerak banyak mana. 1 Newton, 2 Newton. Okey, jadi kita boleh tahu berapa berat dia. Okey. Jadi bacaan skala ni adalah menunjukkan kekuatan daya lah. Makin besar nilai dia tu, maksudnya daya yang dikenakan tu kuat lah. Unit SI dia adalah huruf N besar. Newton tadi, Newton N huruf besar. Jadi berat tu apa? Berat ialah daya graviti terhadap sesuatu objek tersebut. Okey? Berat adalah daya graviti terhadap satu objek tersebut. Okey? Jadi unit SI bagi berat adalah Newton juga. So macam ni kita nak kira adalah ni 1 kg sama dengan 10 Newton. Ni ingat, ni penting ni penting. Kamu kena tahu 1 kg sama dengan 10 Newton. Ni kita nak tahu. Kita nak tukar nanti senang jadi kalau kamu nak tahu 1 kg tu berat. Jadi kita nak tahu sama dengan berapa Newton. Ni kita kira, kita darablah dengan 10 nanti Okey, next. So, kalau kita tengok dekat sini, hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tapi bertentangan arah. So, kalau kamu tengok ni, budak-budak ni. Kalau kita tengok budak-budak yang tarik tali ni, macam kamu tarik tali kan? Ni. Kumpulan A dengan kumpulan B ada daya tindakan dan ada daya tindak balas. Dia pun tarik, dia ni pun tarik. Maksudnya kalau ada tindakan, ada daya, kamu bagi daya, mesti ada daya yang bertindak balas pula terhadap dia. Ini adalah hukum Newton ketiga. Di mana bagi setiap daya terdapat daya tindak balas yang sama juga. Inilah contoh-contoh dia. Ni. Nampak ni buku ni famous ni. Memang Isaac Newton dia dapat idea pun masa dia duduk bawah pokok apple tau. Lepas tu buah apple tu jatuh. Ada yang kata jatuh atas kepala dia lah. Dari situ dia tak pokok ni duduk diam-diam boleh jatuh. Oh, inilah tarikan graviti. Sir Isaac Newton ni. Orang yang pertama, dia ahli sains dan dia juga ahli matematik. Okey? Mana tahu nanti kalau kamu berjaya menemukan sesuatu yang baru dalam sains, dia pun akan guna unit tu unit kamu lah. Contoh kalau katakan siapa? Adif ke yang jumpa kan? Nanti dia akan kata, dia akan keluarlah unit baru, satu Adif. Contoh. Macam nama Newton ni lah. Nama dia yang dapat. Okey, so kita tengok aktiviti 8.2. Okey, semua tengok aktiviti 8.2. Nampak dia gantungkan pemberat 50 gram. Lepas tu dia tanya, apakah kuantiti fizik yang diukur oleh neraca spring? Okey, yang ni jawapan dia apa? Kuantiti apa yang dia ukur apa sebenarnya? Dia ukur apa? Dia ukur suhu ke? Dia ukur daya? Okey, apakah jawapan dia? Neraca spring ni dia ukur apa? Ukur suhu ke, daya ke, masa ke? Daya. Ya, so soalan nombor 1 ni, kuantiti fizik yang diukur oleh neraca spring, jawapan dia daya. Jawapan dia daya. Tak nampak pun. Okay, jawapan dia daya. Dah. Okey, jawapan dia daya. Daya. Okey. Nampak Okey, so soalan nombor 2. Apakah kuantiti fizik bagi jawapan anda dalam soalan 1? Okey, jawapan dia apa? Kuantiti fizik dia Kelvin ke Newton? Kuantiti fizik tadi. Ya, Kelvin? Ya Ya ke? Ya.
Newton. Newton. Kelvin tu kuantiti fizik untuk apa? Kelvin kuantiti fizik untuk apa, kelas? Ingat tak? Siapa ingat Kelvin tu sukat apa? Unit SI bagi apa? Berat ke suhu? Suhu. Ya, Kelvin tu unit SI untuk sukat suhu kan? Okey, so kalau kita nak sukat pakai neraca spring adalah Newton. Okey, kita pakai Newton. Okey, sekejap cikgu nak conteng kat sini. Dekat PDF kita tak ada conteng. Okey, so jawapan tadi adalah Newton. Newton. Okey, next soalan tadi apa pula? Ingat unit kuantiti fizik bagi jawapan ni neraca spring adalah Newton. Okey, apa yang berlaku pada bacaan neraca spring bila bilangan pemberat ditambah? Kita tambahkan bilangan pemberat. Jadi apa berlaku pada neraca spring tu? Bacaan dia meningkat ke menurun? Apa jawapan dia? Bertambah ke berkurang? Bila kita tambah pemberat. Ni soalan ni. Okey, soalan ni. Ni. Sana. Bertambah. Ya, bertambah. Okey. Bertambah. Jelaskan jawapan anda, dia kata. Bertambah kerana pemberat bertambah. Betul tak? Okey, so kamu boleh tulis bacaan neraca spring bertambah kerana berat pemberat bertambah. Macam tu je nak jawab soalan dia. Okey. Jadi kamu hanya tulis macam ni. Tulis bacaan neraca spring. Okey, bacaan neraca spring bertambah. Dia kata jelaskan bertambah. Jadi kamu kena jelaskanlah kerana. Okey, kerana apa tadi cikgu cakap? Berat pemberat bertambah. Ya, tulis macam tu je lah. Kerana berat pemberat bertambah. Inilah jawapan dia. Bertambah. Next soalan. Okey, dia tentang daya geseran. Okey. Sediakan radar seperti di bawah. Lepas tu dia tarik neraca spring. Dan dia sukatlah. Katakan. Lepas tu dia ulang pula. Dia guna permukaan kertas pasir pula. Jadi dia tengok berapa neraca spring bila bacaan neraca spring bila ditarik pada kertas pasir. Atas kertas pasir. Okay, soalan tanya. Cikgu tak nak dengar suara cikgu lah. Cikgu nak dengar suara kamu baca. Siapakah ia? Nak dengar Suara Aiman, cikgu. Suara Aiman. Suara Aiman, cikgu. Aiman dah baca tadi? Baca dah. Cikgu nak dengar. Yuan lah. Yuan baca Yuan. Mana Yuan? Yuan buat senyap pula. Yuan ada Yuan? Ni Yuan nama ada ni. Cikgu nampak dia masuk ni. Mana Yuan? Ada tak Yuan? Kau masuk duduk diam je Yuan ni. Nanti kita tengok. Okey. Siapa baca? Cikgu saya tak toilet. Yuan. Lama tak dengar suara kamu. Okey Yuan, baca Yuan. Ni baca kat buku kamu boleh tak ni? Ni nombor 1, soalan nombor 1. Nampak tak? Okey, Yuan ada Yuan? Mana pergi Yuan tadi? Dia kata nak baca ke dia kata nak pergi toilet? Tak dengar? Dia kata duduk dalam toilet tu. Hello. Dia pergi toilet? Boleh lagi. Okey, kalau macam tu cikgu nak dengar suara Alisha lah. Alisha Salmadi. Alisha ada? Alisha pun pergi toilet juga ke? Christina? Christina duduk RK? Christina ada ke? Bukan semua pergi toilet kot. Cikgu saya nak pergi toilet, cikgu. Christina ada? Baca Christina, soalan nombor 1. Ada tak? Tak ada? Tak ada. Siapa? Irene lah baca Irene.
Airin ada tak? Ada. Baca Airin. Soalan 1 lah. Yang cikgu highlight ni. Kalau tak nampak kamu boleh zoom kan, guna handphone kan, boleh nampak kan, zoom. Bongkah kayu hanya bergerak apabila daya tarikan yang cukup bertindak padanya. Daya apakah yang menghalang gerakan bongkah kayu? Bongkah tu akan bergerak kalau kita bagi daya yang cukup. Jadi, daya apa yang halang gerakan bongkah kayu tu? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Daya apa yang menghalang bongkah kayu tadi? Geseran. Ya, betul. Okey, daya geseran. Jawapan dia daya geseran sahaja. Simple macam tu je. Daya geseran. Okey, next soalan. Soalan berikutnya, cikgu nak dengar siapa baca pula soalan nombor 2. Nak dengar suara 2 bijak lah. Ain Fazana ada ke? Ada cikgu. Baca ni nombor 2. Menyatakan perbezaan bacaan neraca spring apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan meja dan apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan kertas pasir. Apakah daya yang terlibat yang menyebabkan perbezaan antara kedua-dua bacaan neraca spring itu? Okey, terima kasih Ain. Ada 2 soalan dekat sini kamu kena jawab. Ni kalau markah ni cikgu rasa dalam 3 tempat markah tau. Okey, nyatakan perbezaan bacaan neraca spring. Bila bongkah tu ditarik atas permukaan meja saja dan apabila kita tarik atas permukaan kertas pasir. Lepas tu apa daya yang terlibat. Okey. Jadi ada pertama kita bagi tahu dulu perbezaan dia dari segi bacaan neraca spring lah kan. Okey, so kita tulis itu bacaan neraca spring apabila bongkah kayu ditarik atas permukaan meja lebih rendah ke lebih tinggi berbanding bongkah kayu ditarik atas kertas pasir. Itu cara teknik jawab dia. Okey, kamu tulis ambil balik daripada perkataan ni, bacaan neraca spring ni. Kan dia tulis ni. Ambil daripada perkataan bacaan neraca spring. Ini kamu ambil ni. Kamu tarik, kamu salin balik bacaan neraca spring apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan meja, kamu cuma tambah perkataan lebih rendah ke lebih tinggi. Jadi jawapan dia apa? Kita tulis balik yang soalan tadi. Ambil balik bacaan. Wah, tidak. Ya. Kamu tulis ni. Bacaan. Kamu tulis bacaan. Neraca spring pada permukaan meja lebih. Yang ni je kamu nak tulis. Lebih apa? Lebih rendah ke lebih tinggi? Okay, apa jawapan? Kamu rasa lebih rendah ke lebih tinggi bacaan dia bila kita tarik pada permukaan meja berbanding pada permukaan yang berpasir tadi? Mana lebih, yang mana meja ni lebih tinggi ke lebih rendah? Salah tak apa, cuba bagi jawapan dulu. Cikgu nak tengok. At least cikgu nak tahulah kamu faham ke tak faham. Okay, apa jawapan dia? Lebih rendah. Ya, lebih rendah. Kan? Maksudnya tak, bacaan sikit je. Bacaan lebih rendah. So, kita tulis itu. Bacaan lebih rendah. Bacaan neraca spring pada permukaan meja lebih rendah berbanding. Tulislah berbanding. Berbanding. Salin balik. Bacaan neraca spring pada. Salin balik. Bacaan neraca spring pada permukaan pasir. Berbanding. Salin balik. Cikgu copy je. Bacaan neraca spring pada permukaan meja pada permukaan kertas pasir. Kertas pasir. Edit sikit je. Kertas pasir. Okey, ni dapat 1 markah lah ni. Lepas tu dia tanya apa tadi? Apakah daya yang terlibat yang menyebabkan perbezaan tu? Daya apa yang terlibat? Daya apa menyebabkan ada perbezaan bacaan ni? Ulang balik ni. Ya. Daya yang terlibat ialah daya geseran. Macam tu je lah. Faham tak cara nak tulis dia? Boleh Okey, siap soalan ni. Nanti kena buat lah cikgu suruh buat nanti Okey. So siap dah soalan ni. Okey, lepas tu kita tengok lah. Okey, kita nak tengok soalan berikutnya dia akan cerita tentang
pasangan daya tindakan dengan tindak balas tu apa? Okey. Tengok ni. Ni yang tadi dah. Tadi cikgu dah cakap tadi kan, hukum Newton ketiga. Yang conteng tak apa nampak tadi. Ni Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan, pasti akan ada daya magnitude. Daya tindakan yang sama magnitude tapi bertentangan arah. Kita tak nampak. Kita kenakan daya kat dia, dia pun kenakan daya balik kat kita. Daya yang bertentangan. Cuma daya dia tu sama magnitude tapi arah bertentangan. Contoh kita berjalan, daya kita bergerak tadi, ada daya geseran juga. Sama nilai, sama aja. Okey, contoh macam ni lah. Okey. Macam gambar dalam buku teks ni, buku yang kekal di atas meja. Buku ni tak bergerak, dia pegun. Tapi meja ni bersentuhan dengan, buku ni bersentuhan dengan meja. Maka buku ni sebenarnya dia ada daya tindakan dia adalah berat buku tu. Berat tarikan graviti bumi tadi kita panggil berat lah. Okey, daya tindakan dia adalah berat. Okey, daya normal dia adalah daya tindak balas. Okey, daya normal tu kita panggil daya tindak balas. Daya normal bergerak ke atas. Berat bergerak ke bawah. Nampak dia ada bertentangan. Walaupun buku tu kita nampak tak bergerak tapi dia ada daya. Okey, berat tu adalah daya tarikan graviti tadi. Okey, berat dia ke bawah itu adalah kita panggil sebagai daya tindakan. Jadi daya lawan dia, tindak balas dia adalah daya normal kita panggil. Okey, jadi conteng. Kita conteng sikit. Okey, so kita ada buku tadi. Buku yang tak bergerak ni, okay, buku ni, dia ada daya tindakan dia adalah berat. Kadang-kadang kita tulis W, weight. Weight tu kan berat kan? Berat. Okay, berat. Ini kita namakan sebagai daya tindakan. Bila ada daya tindakan ke bawah, bertentangan dengan dia adalah daya tindak balas. Ke atas. Ini kita panggil daya tindak balas. Daya tindak balas dalam ni nama dia adalah daya normal. Okey, daya normal. Yang kita belajar daya normal apabila objek bersentuhan dengan permukaan ni, dia akan ada daya normal. Ini kalau dia objek pegun macam ni. Okey, next. Buku yang kekal atas meja. Apa je kalau objek yang berada dalam bendalir? Dalam bendalir. Okey, macam ni. Kita ada, dia boleh terapung. Sebab apa dia boleh terapung? Bila macam contoh bongkah kayu ni duduk dalam air, okey, berat dia tu adalah daya tindakan. So daya tindak balas dia kita panggil daya apungan. Yang menolak dia ke atas. Okey, so kalau benda tu terapung, dia berada dalam air. Okey, kalau benda tu berada dalam air, dia macam ni. Okey, so daya tindakan adalah berat dia. Berat dia adalah daya tindakan. Soalan kadang dia suruh kamu lukis. Dalam soalan tu dia bagi gambar, dia suruh kamu lukis. Mana daya tindakan, mana daya gerak balas. So daya gerak balas dia adalah bukan nama daya normal daya gerak balas sebab dia duduk dalam air. Jadi daya gerak balas dia adalah daya apungan. Daya apungan. Ada beza. Okey, tu kamu kena tahulah. Setiap daya yang dikenakan dia akan ada daya gerak balas dan daya tindakan. Dia berlawanan arah. Okey, tapi magnitude sama. Okay, next kita ada. Ini daya elastik sebab spring. Okay, spring ni nampak bila dia pun bertembung. Okay, spring ni mula mampat. Lepas tu dia akan dia tegangkan balik. Dia buang. Dia akan tertolak balik. Jadi daya tindak balas, daya tindakan ke kanan, daya tindak balas ke kiri. Okay, ni contohlah dua troli yang dekat bersama dengan spring yang dimampatkan. Okay, lepas tu dia akan tolak balik. Tadi dia apa panggil? Dia bersentuhan kan. Ni soalan ni yang cikgu nak bincang. Okay. Semua tengok latihan formati 8.1. Okay. Penerjun banji sedang buat terjunan. Jadi daya apa yang terlibat? Apa jawapan dia? Penerjun banji ni dia terjun. Daya apa yang menyebabkan dia jatuh ke bawah? Apa jawapan dia? Ya, daya tarikan apa? Daya tarikan apa? Kita ada 6 tadi daya. Apakah jawapan dia? Zikri kata daya tarikan tapi dia tak cukup tu, tak sampai. Kita ada daya tarikan apa? Okey, yang lain macam mana? Daya tarikan apa? Daya apa? Yang menyebabkan penerjun banji tu jatuh ke bawah, terjunam ke bawah. Graviti.
Ya, betul. Daya graviti. So, jawapan nombor 1A adalah daya graviti. Okay? B. Basikal bergerak di atas permukaan yang kasar. Jadi, daya apa yang ada kat dia? Geseran. Ya, so B jawapannya daya geseran. Betul. Okay, C. Belon panas sedang terapung di udara. Terapung bukan sahaja di dalam air. Di udara pun boleh terapung. Pasal apa dia boleh terapung? Ada daya apa? Ada daya apa? Apungan. Ya, daya apungan. Sebab belon panas ni, dia punya ketupatan lebih rendah daripada udara yang ada sekitar kita. Sebab tu dia boleh naik ke atas. Dengan syarat dia bakar udara tu kan. Sebab tu kita sebenarnya, siapa kalau kamu tengok betul-betul belon udara panas ni, dia sebenarnya ada macam peluru Bunsen, macam apa, dia bakar belon yang ada, dia panaskan belon udara yang dalam belon tu, betul tak? Ni dia panaskan kat sini ni sebenarnya ada pemanas, okay, api. Jadi bila dia nak naik tinggi, dia akan kuatkan api tu. Jadi dia akan pergi lagi tinggi. Dia nak turun bawah, dia akan slowkan api tu. Bila api tu slow, udara dalam ni jadi kurang panas, dia akan jadi berat. So dia akan semakin turun. Itu cara belon udara. Dia menggunakan teknik apungan dengan cara beza ketupatan lah. Nanti kita pergi pada, kita akan belajar dari apungan tu lebih lagi. Kau dah terlepas Yang book tadi, gambar book tadi ada tak? Tak sampai ke apa? Cikgu rasa tak sampai lagi. Next class. Okay, next soalan. Gambar menunjukkan seorang lelaki sedang tolak sebuah kereta. Tunjukkan arah daya tolakan dan titik aplikasi daya pada gambar tersebut. Ini yang cikgu kata kamu kena lukis tu. Okay, kamu buatlah lukisan lebih kurang. Okay, dia tolak kat mana, lepas tu titik aplikasi daya dia kat mana. Dia nak apa? Dia nak kamu tunjuk arah daya tolakan dan titik aplikasi. So, kita lukislah macam ni. Okay. Okay, kamu lukis macam ni. Okay, lukislah sikit kepala orang. Okay, badan dia macam ni. Tangan dia macam tu. Kaki dia ni juga. Atau buat dia tolak kereta. Cikgu bukan pandai lukis. Lebih kurang lah. Pintu ada, tingkat ada 2. Contoh. Okay, so kamu kena lukis. Okay, kat mana daya tolakan dia? Daya tolakan, ingat cikgu kata daya tolakan tadi kena ada anak panah, betul? Mana cikgu buat tadi? Mana tu dia? Ini kan? Kan? Mana tu dia? Ni. Ni makcik ni. Nampak kan? Daya tolakan adalah, arah tindakan daya adalah anak panah tadi. Okay, lepas tu titik aplikasi di mana kita kenakan, di tangan lah kalau dalam kes ni. So, jadi dalam kes ni, arah daya, tindakan daya tolakan kita, arah daya kita ke mana? Ke kanan ke kiri? Okay, apa jawapan dia? Kanan ke kiri? Kanan. Yes, kanan. So, kita lukis lah. Kamu buat je anak panah macam ni. Macam ni, anak panah macam ni. Lepas tu tulis kat situ, arah daya. Dapat 1 markah. Okay? Titik aplikasi dia di mana? Di mana titik aplikasi dia? Tangan. Ya, so buatlah bulat kat tangan dia. Buat bulat macam ni. Lepas tu tariklah sikit sini, tulis sini titik aplikasi. Siapa yang pandai lukis elok-elok lah kan. Yang tak pandai lukis titik ego ni, buat orang lidi pun jadilah. Okay, so macam ni je nak jawab soalan yang kaitan tadi. Ni orang ni. Sebenarnya kalau dalam soalan mungkin dia bagi gambar ni balik. Jadi kamu contoh yang tahu gambar orang ni je. Tapi kalau tak ada, kamu lukislah macam cikgu buat tadi. Simple saja. Okay, nombor 3. Gambar foto 3 menunjukkan sebiji bola sedang disepak oleh seorang pemain. Okay. Namakan daya-daya yang terlibat dalam situasi tersebut. Okay, bila dia sepak, daya apa yang ada? Daya tindakan dan daya tindak balas. Boleh 3A. Jawapan dia daya tindakan dan daya tindak balas. Namakan daya yang terlibat, daya tindakan dan daya tindak balas. Okey. Daya tindakan dia sepak bola tu, daya tindak balas dia adalah geseran balik. Okey. Boleh yang tu, nombor 3A, daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, B. Pada gambar foto itu, tunjukkan arah daya-daya berkenaan. Sama juga. Kamu kena tunjukkan. Okey, kamu kena lukis balik situasi macam ni, kena lukis balik. Sebab kita tak ada gambar dia. So, kamu lukis balik. Okay, kamu lukis, lebih kurang kita ada kaki.
Okay, kamu lukislah kaki kan. Ni spike dia. Okay, lepas tu dia sepak bola kat sini. Bola. Okay. Lepas tu daya tindakan adalah siapa yang kenakan daya tu dulu? Kaki tu ke bola tu dulu? Apa jawapan dia? Siapa yang kenakan tindakan? Tindakan adalah siapa yang mengenakan daya tu? Yang mula-mula. Kaki tu ke bola? Kaki. So kita buatlah macam ni. Daya tindakan. Ni. Buat colour line lah. Nampak? Katakan cikgu ambil warna hijau. Okay. So ini kamu buat macam ni. Ini tulis. Buat anak panah sini. Jawapan dia daya tindakan. Okay. Okay. So kalau sini daya tindakan. Bertentangan arah dengan dia adalah daya apa? Arah bertentangan daya apa? Tindakan lawannya apa? Ni arah bertentangan macam ni. Daya apa? Kalau ada tindakan, ada daya satu lagi. Daya apa? Ya, daya tindak balas. Inilah jawapan dia. Daya tindak balas. So, ini sahaja soalan yang cikgu rasa sampai sini kot. Okay, so sampai sini dah 8.1. Okay, next kita akan pergi pada kesan daya. Jam pun dah dekat pukul 10. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan ke? 8.2 kita akan belajar minggu depan kot. So minggu ni kita belajar 8.1. Next kita akan belajar 8.2. Okay. Okay. So setakat ni ada apa-apa yang tak faham setakat ni? Boleh tak? Semua faham tak? Kita ada berapa daya? Ingat balik daya ada berapa? 6. Daya ada 6. Okay. Lepas tu unit daya apa? Newton. Yes, Newton. Kita ada unit Newton. Okay, daya